Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung pembelajaran dengan tajuk hal ataupun keadaan bab 3 tingkatan 5 kembali selepas ini. Okey, so apa itu hal ya ataupun keadaan? So dalam bahasa Arabnya adalah hal wasful hay'atu sahibul hal indal hudusul hadas au wasf wa yakunu hal mansuban. Okey. So apa dia hal tu? Keadaan adalah menerangkan keadaan sesuatu yang berlaku atau keterangan keadaan seseorang. Dan hal ini sentiasa berbaris atas mansub. Maksudnya diterangkanlah keadaan orang tu. Contohnya saya makan dengan keadaan tamak macam tu. Okay. Ada bahagiannya, ada jenis dia. So jenis hal ni yang pertama mufrad, yang kedua jumlah dan yang ketiga syibih jumlah. Dan terdapat beberapa bahagian lagi pada jumlah itu. Jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Dan syibih jumlah juga ada beberapa bahagian iaitu huruf jar dan zaraf. Okay. Untuk anwa hal, untuk mufrad, tak semestinya mufrad ini mufrad sahaja. Dia boleh jadi musanna, dia boleh jadi jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim juga. Ya, dan juga jamak taksir. Ya, dan untuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, huruf jar dan juga zaraf, kita akan tentukan bagaimana keadaan itu boleh dijadikan sebagai hal. Dan kalau kita tengokkan kat sini, jenis hal ni sama dengan jenis khabar. So, kat sini kita jangan keliru antara hal dan juga khabar. Ya, macam mana kita nak tahu bezakan, so kita tengok sini. So nak bezakan antara jenis hal dan jenis khabar ni macam saya katakan tadi dia sama ya. Maka nak bezakan antara hal dan khabar ni adalah yang pertama, anda kena tahu bahawa hal ni adalah keadaan. Macam saya katakan tadi. Yang kebiasaannya hal ini berada di belakang suatu ayat. Ya, tapi manakala khabar dia adalah predikat ataupun perkataan kedua selepas mubtada dan kebiasaannya khabar ini berada di hadapan ayat. Kedua, hal ini sentiasa berbaris mansub ataupun atas, manakala khabar ini sentiasa berbaris marfu' ataupun depan. So nak bezakan hal dan khabar ni dalam dua keadaan. Yang pertama kedudukan dia dan yang kedua baris dia. Ni kita tengok contoh-contoh hal ya. Yang pertama, qara'tul qissata mumti'an. So sahibul hal. Sahibul hal ni apa? Yang memiliki keadaan tersebut ataupun yang membuat keadaan tersebut. Ya, so sahibul hal kat sini adalah mustatir ana. Dhamir mustatir ana iaitu tu. Saya telah membaca kisah yang menarik. So dengan keadaan menarik. So halnya mana? Mumti'an. So anwa hal ni apa? Dia tak ada tambah apa-apa pun kan. Dia tak ada huruf jar ke, dia tak ada menunjukkan dia adalah jumlah ke kan. Maka dia adalah mufrad, hal mufrad. Yang kedua, ada junud yahmaluna silah ya. Junud ni adalah tentera ya. Dengan membawa yahmaluna silah, dengan keadaan yang ada junud datangnya ataupun berbarisnya ya. Askar-askar ni, tentera-tentera ni dengan keadaan dia memegang, membawa silah senjata. Okey, so yang memiliki keadaan tersebut adalah junud. Dan keadaan yang sedang dilakukan adalah yahmaluna silah, dengan memegang ataupun membawa senjata. So jenis hal yang kat sini kita nampak dia bermula dengan fi'il, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Yang ketiga, ra'aitul khatib ala minbar. Saya setelah melihat seorang khatib dengan keadaan dia berada di atas mimbar. Maka sahib hal ni siapa pemilik keadaan dia? Khatib. Tapi bukan tu macam nombor satu tadi tu. Nombor tiga ni kenapa bukan tu? Sebab yang duduk di atas mimbar itu adalah khatib. Bukan tu, bukan saya. So keadaan dia adalah keadaannya berada di atas mimbar, ala mimbar. So kat situ kita nampak ada ala. So kita boleh nyatakan jenis dia adalah syibih jumlah. Macam mana pula dengan jumlah ismiyah?
Dan macam mana pula dengan zaraf? Zaraf itu ada dua keadaan, zaraf makan dan juga zaraf zaman. Yang amama, di depan, di belakang, kiri, kanan, atas, bawah, ya. Kalau macam jumlah ismiyah adalah satu ayat, ya, macam kat situ yahmaluna silah tu, kedudukan jumlah ismiyah terdapat dhamir muttasil macam hu, hum, kum, itu adalah jumlah ismiyah. So kita tengok macam mana nak i'rabkan, ya, i'rabkan hal ini macam saya katakan tadi. I'rab hal ini sentiasa berbaris atas, ya. So kita tengok mufrad, jumlah dan juga syibih jumlah. Macam mana nak i'rabkan, adakah semua i'rabnya sama, ya? Okay, so kita tengok tadi, kita ambil contoh yang sama, qara'tu qissatan mumti'an. So kita tengok dah baris atas. Okey, kita tahu hal tu baris atas. Baris atas mansub. Kalau baris atas mansub tak ada apa-apa tambahan, dia akan jadi mansub bil fathah zahira. Senang je kan? Yang kedua jumlah ismiyah, jumlah tadi. Kita tahu tadi dia adalah jumlah fi'liyah kan? Ada junub yahmalun nasilah. Kita tak boleh i'rabkan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah mansub bil fathah ke mansub bil alif ke ataupun mansub bil waw ke bil ya ke kan, walaupun tak boleh. So kita akan i'rabkan khas, ya, untuk jumlah ni adalah sebagai jumlah fi'liyah fi mahal nasab hal. Jumlah fi'liyah ini fi mahal dalam kedudukan dia, ya, nasab hal tu. Maksudnya kita tahu bahawa kita tahu bahawa hal ini berbaris atas, berbaris mansub, tapi kita tak boleh nak i'rabkan fi'il sebagai baris mansub, kan? So dia akan jadi jumlah fi'liyah fil mahal nasab hal. Hafal je tu. Jumpa je hal yang menjadi fi'il jumlah ismiyah, terus tulis jumlah fi'liyah fi mahal nasab hal. Senang. Yang jadi susah sikitnya adalah bila jadi mufrad. Dia akan jadi hal mansub bil fathah wa zahira, ataupun hal mansub bil ya, ataupun hal mansub bil kasrah. Bila keadaan dia jamak muannas salim. Dan macam mana pula dengan syibih jumlah? Sama je macam dekat atas tadi, ya. Kita hanya tukarkan perkataan jumlah fi'liyah itu kepada jumlah ismiyah sahaja. So itu sajalah untuk bab ini, dah habis. Mari kita kukuhkan pemahaman dengan buat latihan, ya. So soalan dia, ayyin hal summa bayyin naw' fi ma ya'ti. Tentukan hal kemudian terangkan jenis, ya, jenis dia. Yang pertama, tasallama al-faizun al-hadaya fil musabaqah farihin, ya. Maksudnya pemenang-pemenang ni menerima hadiah, ya, pada dalam pertandingan dengan keadaan, ya, farihin, gembira. So hal mana? So kita dah nampak dah, hal farihin. So jenis dia adalah jenis mufrad, sebab dia tak jadi jumlah pun kat situ. Tak ada sebab dia jadi jumlah pun, sebab dia bukan fi'il. Kalau jumlah fi'liyah, kalau jumlah ismiyah dia tak ada dhamir muttasil kan, hum ke kum ke. Kalau dia jadi syibih jumlah huruf jar, dia tak ada huruf jar, dia tak ada zaraf kan. Senang je. Nombor 2, nasafaha syuyukh wa hum mustarihun. Nampak tak? So dekat mana kita nampak wahum? Oh, kat situ ada dhamir munfasil kat situ. So wahum mustarihun. Oh, kat sini kalau ada dhamir ni mesti dia akan jadi jumlah ismiyah. Nampak tak? Okey. Yang ketiga, qama jami'u talaba yarhibuna bil mudir jadid. Maksudnya pelajar-pelajar ini, ya, berkumpul, berdiri bersama-sama kerana nak menghormati kehadiran pengetua yang baru, ya. Maksudnya kenapa dia berdiri? Dia berdiri dengan keadaan dia menghormati kehadiran, ya, pengetua baru. Maka jumlah dia punya hal dia apa? Hal dia kat sini rahibun ni kan. So dia adalah jumlah fi'liyah lah sebab dia fi'il. Senang. Nombor 4, zarani asdiqa wa hum masrurun. Oh, dah nampak dah hum kan kat situ. So wa hum masrurun. Dan dia adalah jumlah ismiyah. Nampak je satu dhamir muttasil ataupun dhamir munfasil. Itulah dia jumlah ismiyah. Dan yang kelima, raja'al 'ab ila al-baiti mubtasiman. Maksudnya apa kat situ?
Raja'al ab, bapa balik ya, bapa balik ke rumah dengan keadaan dia mau tersenyum. Kan. So tersenyuman itu adalah keadaan dia nak menceritakan tentang ab tu, nak menceritakan tentang bapa tu, sahibul hal dia. Maka jenisnya adalah mufrad. Tentukan jenis. So latihan kedua kita macam mana kalau soalan tu suruh i'rab pula. Okey. So soalan pertama, yamshi Hazlami ila fasli musri'an. Okey, so di hal mansub bil fathah az-zahirah sebab tak ada apa-apa tambahan, kan? Dia mufrad, kan? Yang kedua, darasa talibani mawad ad-darasiyah mujtahidin. Mujtahidain lah sebab dia taliban, kan? Mujtahidain. Dengan keadaan dia bersungguh-sungguh, kan? Dia belajar pelajaran dengan keadaan dia bersungguh. So kita nampak kat situ dia adalah hal mansub bil ya, kan? Sebab dia tak jadi jumlah, kan? Dan yang ketiga, bata muslimun lailatul Eid yukabbiruna wa yusabbihuna. Nampak tak ada fi'il kat situ. So dia akan jadi fi'il jumlah fi'liyah fi mahal nasab hal. Nampak? Itu je. Senang je bab hal ini. So, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Itu saja. Semoga bermanfaat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kalau korang ada sebarang masalah, korang boleh hubungi laman sosial yang berada di bawah ataupun imbas kod QRA di bawah kepada Malan. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak video. Kalau korang nak tengok video lain, korang tekan je dua video yang berada di bawah. Okey, ila liqa.